A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh An-Nadi pada hari ini Sabtu 2 Mac 2024. InsyaAllah lagi 10 hari kita akan dijemput ke bulan yang suci iaitu bulan Ramadan, iaitu pada 12 Mac insyaAllah kita berpuasa. Dan serentak dengan itu maka pada hari ini satu kuliah dengan tajuk yang khas iaitu persiapan menghadapi Ramadan insyaAllah akan dikongsikan bersama oleh Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu bersama kita pagi ini. Bagi memuliakan majlis ini, marilah sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita juga meraihkan kehadiran para guru, kehadiran sahabat-sahabat sama ada yang berada di Semenanjung Malaysia atau di Sabah Sarawak. Kita sudah tahu ada sahabat kita di sana dan juga yang berada di luar negara insya-Allah. Untuk itu, majlis ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan perkongsian beliau. Falyatafaddal mashkuran. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa faqihna fid din wa anta bi rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal amal. Terima kasih Datuk Presiden, cikgu dan anak-anak sekalian. Ibu-ibu lah, anak-anak semua ibu sekarang. Tak ada anak-anak semua ibu-ibu bapa je. Tajuknya menarik tapi saya tak sampai kot. Nak kita bincang sama-sama ya. InsyaAllah. Saya tulis sini yang pertama, dah bincang dulu ni, apa tahun dulu kita ulang-ulang saja lah. Yang pertama, kita dah puasa lah. Puasa itu siam dalam bahasa Arabnya. Terjauhan poso poso. Tak jauh halusnya siam dia kata. Saya dimaklumkan orang Jawa halus dia tak kata poso, dia siam. Dia guna asal bahasa Arab. Itulah. Dia puasa saya ni adalah dia merupakan ibadah yang padat dengan hikmahnya. Hikmahnya yang terlalu padat meliputi berbagai aspek kerohanian, fizikal dan pemikiran sekaligus. Dan terkhusus mendidikan akhlak dan adab. Adab. Harap-harapnya yang saya sebut lama tak tulis Facebook tu kan. Dia tulis macam-macam komen, saya tak tulis lah, tapi saya dua tulis sikit tapi tak lerek sangat lah. Tujuan untuk mendidik tapi ramai tak faham. Hari ini tulis tentang kejatuhan wang ringgit pada nilai naik semua orang tahu kan, cakap mana-mana harga barang naik semua naik tapi tak ramai bincang soal akhlak, soal adab yang runtuh, yang merudum ini. InsyaAllah puasa yang kita akan lakukan ini InsyaAllah ta'ala moga-moga la'alla moga-moga mendidik jiwa kita, hati kita, roh kita, akhlak kita ke arah yang mendekati Allah Ta'ala dan menjauhi perkara-perkara yang maksiat, mazahir atau batin, kecil atau besar. Mata saya tak apa terang atau macam ni tak perang 3 hari dah. Saya baca Quran sebelum buka surat ni kadang 4-5 muka surat dia agak tak terang sikit. Cikgu Syamah mata lama ke macam cerita mata lama. Ya. Orang yang sedang berpuasa terikat dengan sejumlah pantang larang akhlak. Yang kita bincang larang makan minum kan. Kat zaman dulu tak ulang dekat Ramadan ulang bab batal puasa, syarat sah puasa, makruh puasa. Tapi jarang sekali ataupun tidak secara langsung kot pantanglah akhlak. Teman-teman mendidik akhlak lah, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah akhlak gitu. Apa yang perlu dijaga bukan hanya aspek sah batal sebenarnya, tapi sebenarnya ini soal akhlak sendiri. Kerana maqasidnya. Kerana itu ni antara dan maqasidnya ruh puasa menjadikan utama kita. Ruh puasa itu, ruh siam itu
Ini keutamaan, fokus kita ataupun aulawiyat kita. Tanpa menafikan masalah batal. Itu utamanya yang tambah. Tapi itulah kita sedia dah. Kita tahu batal puasa sekian. Semua kita tahu. Tapi terkadang kita terlepas pandang soal tarbiyah ruhiyah ni. Badaniyah, akliyah okey. Tapi nampak badaniyah aja. Akliyah pun tak juga. Tapi dia ada gabungan tu. Tarbiyah ruhiyah, tarbiyah akliyah dan badaniyah sekaligus. Sepatutnya berlaku. Begitu gitu dalam hikmah puasa itu. Tapi terkadang-kadang terlepas pandang. Itu aja lah. Alhamdulillah. Tadi mana dah. Dan zamik masjid umumnya. Ini kita semua tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua orang tahu Zariyat ini. Ini semua amalan kita, pekerjaan kita, perbuatan kita, segalanya ini fokusnya. Iaitu liya'budun. Pastikan semua apa yang dilakukan jadi ibadah. Jadi ibadah. Dr. Rizwan di Yakin banyak peluang sekarang. Ini tulis baik sangat nasihat, Masya Allah. Tahniah. Saya penuh Facebook dengan dan nasihat-nasihat yang berguna pada umat. Dan siapa-siapa saja bermampu ni, siapa-siapa saja mampu lakukan terbaik. Mona di Kinabalu tu banyak pula peranan, sangat banyak peranan. Bukan fokus pada jabatan, tapi bentuk tarbiyah, bentuk didikan, bentuk ukhuwah, bentuk berbagai-bagai lagi. Dan bentuk masak-masakan, bentuk gitu baik sebenarnya, itu tak formal. Tapi yang terkesan, dia berkesan. Tak formal, tapi berkesan dari segi tarbiyah, bentuk ruhiyahnya. Dan juga ada soal-soal ukhuwahnya, kerjasama sebagainya. Itu ibadah belaka insya-Allah taala. Itu ibadah khusus daripada yang umumnya. Yang khusus untuk puasa itulah. Untuk siam ini, puasa ini tentunya la'allakum tattaqun. Mas suara saya dah 2 bulan dah dia tak apa elok. Bukan elok ni, cantik lagi kot. Serapa kau ni. Dah 2 bulan kot. Yang umum tadi, yang budud. Aku kata la'allakum tattaqun. Saya sebut juga bahawa kalau solat itu, maqasidnya adalah tanha nifasya munkar. Dan lain amalan. Tapi kalau puasa, dia sama dengan baca Quran. Quran juga la'allakum tattaqun. Puasanya la'allakum tattaqun. Dalam rukun Islam yang 5 itu, sesuatu yang kita jumpa, maqasid utamanya adalah la'allakum tattaqun ini untuk siam. Itu la'allakum tattaqun. Kalau haji, yashadu, mana fi'alahum. Kalau zakat, tazkiyah. Tapi puasa bertakwa. Sedang takwa ini yang paling mulia. Kalau tidak pandang segala-galanya, kalau tidak ada takwa. Takwa hauna di sini. Itu insya-Allah kita gunakan untuk bincang-bincang biasalah. Ini ayat yang saya nak bawa hari ini, yang kita baca dah sebelum berkali-kali dah baca nak kelas, baca di kuliah, baca masjid, surau. Sama'ul kadhib akalu lis-suht. Sama'ul kadhib akaluna lis-suhti. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta dan sangat suka makan segala haram. Ini sedang berlaku berleluasa. Saya bukan terkadang, kadang tengok juga YouTube. Ya Allah, peningnya nak buat macam mana lah. Tentunya saya tidak tanggungjawab besar ni berat. Apa yang bertanggung jawab? Khususnya di Jakim. Yang sebut Jakim kali ni. Jakim, Jabat Agama. Berat sangat berat. Sangat berat soal akhlak ini. Nanti saya tengok dialog 2 orang manusia. Dia dialog biasa tapi menghina sungguh-sungguh. Bukan sebarang manusia. Kita tak kata manusia maksum, bukan malaikat, tapi janganlah macam tu. Jangan teruk sangat. Kita tak teruk, kita bukan baik sangat pun. Janganlah begitu. Janganlah. Sebenarnya motornya bukan daripada semak kajang. Tapi umat kita juga. Soal kita juga. Jadi kita nasihatkanlah, jangan melampau sangat dalam percakapan, pertuduhan, menghina, sebagainya itu. Ada kazib yang bercakap, ada kazib yang mendengar. Sama saja sebenarnya. Tapi kita mendengar untuk memperbaiki. Kita mendengar untuk bernasihat, tak masalah insya-Allah. Dan makan benda haram. Ini satu lagi lah. Haram ni, ya makan haram, babi tak makan insya-Allah. Tapi yang lain-lain, bentuk rasuah, bentuk tak terasa pun. Saya kawan itu sebut juga soal makan bak gutik ni. Sebenarnya saya pernah. Benda itu makanan.
Tak tahu, dia pun lebih tahu kot. Makanan. Kalau Melayu buat, tak masalah buat daging, buat tambah apa tulang, masalah herba yang masalah apa. Tapi Cina suka dia buat babi lah. Jadi jangan menghina makanan itu. Saya fokus tak apa, jangan umum. Yang umum tak boleh. Sama juga zaman dulu, kuih bakul tu orang Cina, sekarang ni Melayu buat. Ada kuih yang India buat tu kan. Dulu Melayu, sekarang Melayu buat. Nasi lemak dulu Melayu, sekarang Cina buat. Jadi makanan yang dihina. Kalau bentuk umum lah, bentuk umum. Jadi kita elaklah benda-benda yang mengelirukan itu supaya lebih bersih hati kita insya-Allah taala. Berkaitan dengan as-sama'u al-akalu ini, kita nak soal jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, anggota lain. Jangan termasuk perbuatan bazir, termasuk lain lagi lah. Jadi maknanya gitu, semua dijaga, kena jaga betul. Kena jaga sangat-sangat. Mana dikekis kan okey, kalau zaman dulu mana masya-Allah. Tak ada puasa pun. Saya masih ingat orang pejabat agama dulu bukan sekarang, dulu tahun 70-an. Mesyuarat buat bekal. Beg yang small itu buat bekal makanan. Kopi keras. Dulu, sekarang tidak lagi, alhamdulillah baik. Dulu saya pernah lalu satu kawan saya pasal panggil apa mas mana? Kalau sini pasal tani tu. Panggil apa ya? Lupa lah. Tamu. Tamu ya, tamu. Ada seorang lelaki, dia makan durian musim Ramadan. Kawan saya nama Latifah. Suaminya nama Hashim. Hashim kata, Tipah tengok orang tak puasa. Ramadan. Tipah kata, bukan Islam tu. Marah dia, aku Islam. Tipah kata, hang Islam buat tak puasa. Jadi, dah terbiasa gitu. Jadi, alhamdulillah, tidak lagi insya-Allah. Tamu pembaik insya-Allah. Nah. Okey, jadi itu untuk menjalankan sebenarnya insya-Allah saya akan bincang peluang banyak bertanya berbincang insya-Allah nah. Satu peringatan juga ni. Peringatan juga pesan. Man lam yada' qala zur wal amal bih fala hajatun fi ayada' ta'amu syarabahu. Ini memang siapa yang tidak meninggal perkataan keji, amalan keji, maka tiada bagi Allah Ta'ala memerlukan dia belapan dahaga. Puasalah dia seharian, tapi mulut ni tidak pantang, mata tidak pantang, telinga tidak pantang. Maka tulisan dalam itu tak tengok tangan bercakap sekarang, tangan menulis, menaip. Kalau itu dilakukan yang bentuk maksiat, maka falaisa lillah hajah, tidak faedah apa-apa. Bukan tidak pahala, tapi berdosa pula. Ini yang masalah kata tarbiyah ruhiyah, tarbiyah aqliyah dan jasadiyah sekaligus ini. Puasa itu. Kalau puasa ruhiyah, jaga betul. Aqliyah jaga juga, angkatnya fikir tak elok, bina yang baik-baik, pengajar yang baik. Itu yang sepatutnya. Jadi hadis ini masyhur sebenarnya sebab kita ulang-ulang. Kalau tak tinggal berkata yang kotor ini, tidak ada makna apa puasa. Masuklah soal haji pun juga. Haji juga berhaji juga kena berpantang percakapan, perbuatan dan sebagainya. Tapi kalau balik haji menyentuh juga tak ada apa faedah apalah. Bukan tak ada faedah, dia tunai lah hajinya. Tapi dari segi mabrurnya tak kecapaian lah. Tahun ni siapa pergi haji tahun lepas amat juga saya sudah pergi, belum jumpa sejak balik Mekah dan masuk haji pada. Jadi ini benda penting, sangat penting. Jaga makan, jaga minum. Satu, jaga minum, tak makan, tak minum dalam pasal Ramadan. Satu, makan, minum juga tak bazir. Makan, minum juga benda-benda syubhat. Jaga sebaik-baiknya, tapi tak jaga perkataan, percakapan, tak jaga penglihatan, pendengaran. Semua itu, falasillah hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Sikit lagi, insyaAllah. Ini satu lagi peringatan juga. Rubba sha'imin la yasmin siyami illa al-ju'. Rubba qa'imin la yasmin min al-qiyami illa as-sahr. Berapa ramai orang berpuasa, ya semua berpuasa. Anak-anak 6 tahun, 5 tahun, cucu 5 tahun tu puasa sekarang. Zaman saya dulu tak ramai, orang kampung. Di kampung saya tak ramai, kampung kecil. Sama saya yang berpuasa 5 keluarga sahaja. Yang tanya ke mana? Yang tanya mana-mana ni, tapi bukan Kuala Pilah, Jom Syamah, tempat lain.
Bukan. Di kampung saya tak ramai penduduk. Orang pindah daripada kawasan zaman darurat dulu. Minang kampung situ dalam tak sampai 50 keluarga lah. Tapi yang saya tahu kenal yang puasa dan sebalat hanya 5 keluarga. Itu 5 keluarga. Satu dia imam, satu rumah saya dan 3 rumah lagi. Itu sahaja puasa. Dia boleh buat bekal pergi ke kebun. Buat bekal pergi ke bendang, ke sawah. Dulu macam biasa-biasa, tak apa-apa pun. Sekarang alhamdulillah ramai berpuasa. Tapi Rabbas shaimin laisa min siyam illa ju'. Berapa ramai berpuasa itu? 1,000 orang berpuasa. Berapa ramai puasa 1,000 orang itu? Berapa ramai yang jaga lidahnya, jaga percakapannya, jaga pertuturannya, jaga bibirnya. Satu. Dan lain-lain macam tinggal jugalah. Maka tu sama qaimin solat malam 12 rakaat, 20 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat dan berrakaat-rakaat lagi lah. Hatta pergi berpuasa penuh di Mekah atau di Madinah atau di mana-mana lagi. Tapi puasanya ju'nya dapat, qiyamnya dapat, as-sahlah benar. Ini peringatan diri saya sendiri. Dah umur lama ni, saya lama alhamdulillah hidup ni. 70 tahun dah. Nak masuk 20 tahun dah. Kalau 70 tahun, kalau saya puasa umur 6 tahun, dah ambil 10 tahun lah. 10 tahun, dan 60 tahun puasa di usia mah. 60 tahun puasa. Lama tu. 60 tahun berpuasa, 60 tahun, 60 bulan. Ya ke? 60 bulan. 60 bulan kali dengan 30, banyak tak mana kira lah. Tapi apa kesannya? La'allakum tattaqun, insya-Allah taala lah maknanya. Sekarang maknanya jangan sampai puasa kita tu jadi lah hanya dapat dahaga. Jangan sampai qiyam itu kita jangan besar berhuma. Penat lelah saja mata-mata. Insya-Allah kita bincang saya tarik insya-Allah. Saya ni sikit kelebihan. Setengah orang dia kata kalau nak buat satu ni kita tahu kelebihan dia. Baru seronok semangat, betul kan? Kenapa kita jadi pensyarah? Ada yang buat sekian-sekian itu. Kenapa nak bisnes? Dah sebab sekian-sekian itu. Dah jadi pegawai kerjaan baik. Masa jadi korporat lebih baik, tinggal kerjaan. Ni Datuk lah ni. Dia pensyarah elok-elok dah. Nak dapat apa sama dia, tinggal bisnes, Masya Allah. Tapi pisang kita, tapi sebab tahu. Bagi kita tahu. Saya berangan-angan nak berhenti mengajar sekian-sekian. Tangguh. Sampai 58 tak tahan dah. Berhenti. Sebab, ada sebab. Bukan saja berhenti, ada sebab. Sama puasa juga. Kenapa kita nak puasa? Kenapa kita nak berpuasa? Ini orang awam. Orang kita lah, orang khawas tidak. Dia puasa kan Allah perintahkan. Stop. Kenapa puasa? Allah perintahkan. Kau di mana kau siam? Dia tak kata lain. Kita orang awam, nak tanya kenapa puasa? Ada sebab apa habuannya tanya. Tapi orang khawas, dia tak tanya. Itu perintah Allah kau lakukan. Dapat kata dapat. Ini kata-kata Adawiyah. Aku, ya Allah, jika ibadahku ini nak ke syurga, mencambak ke dalam neraka, ya Allah. Jika ibadahku kan takut ke neraka-Mu, ya Allah. Keluar ke neraka, takut keluar ke syurga, masuk neraka-Mu, ya Allah. Itu orang khawas. Kita, alhamdulillah, orang awam, nak tahu juga kelebihannya. Kelebihannya apa? Kullu amla Adam yudha'af. Semua amal anak Adam dia digandakan. Kalau sebutnya RM1 digandakan sampai 700. Itu semua saya tahu. Yudha'af. Dan Allah tambah lagi. Kalau Allah kendaki. Menggantung ikhlasan kita. Seluruh lain ada. Tapi kalau lembat puasa ini, ila saum kesuat puasa. Puasa lain. Kalau kerja gaji hari, satu hari, RM1,000. Orang korporat besar-besar. Ada satu hari RM1,000,000. Saya nak cerita sebab mana di Kinabalu. Sebab saya jumpa seorang korporat di Kinabalu dulu. Saya pergi rumah dia. Bukan di Kinabalu, di Labuan. Saya jumpa dia nak minta duit. Untuk apa? Untuk hantar 4 orang pelajar ke Tawau kursus. 4 orang ke sangat. 4 orang. Banyak sekolah. 4 sekolah je masa tu. Masa mengajar seperti 4 sekolah. Sekarang banyak lah. 4 sekolah saya, 2 sekolah mission, 2 sekolah CMK. Nak hantar 4 orang. Saya jumpa dia, Cik Zan nak cari duit ni. Hantar pelajar ke kursus. Bersama berapa? Bersama berapa? Saya kata dalam 1,000.
Dia matok tengok berapa. Bagi 1,000. Ya, Syekh saya kata, saya nak bukan nak 1,000 seorang. Saya nak minta kawan RM10, RM50, apa bayar, kumpulkan. Tidak. Dia ambil aja. Satu dia mendapat dah. Tu 1,000 tak ada tuan. Itu tahun 70, 80. Seorang tak minta lain lagi, tak minta orang lain ni kan, kawan RM90 ke. Tak ada surat apa. Kepercayaan dia itu. Masya Allah. Dia bagi 1,000. Itu tak minta lain. Ada banyak kes lagi. Sangat pemarah. Sangat pemarah. Ini cerita dulu. Tapi sekarang tak tahulah macam mana. Okey. Maknanya kita buat kebajikan digandakan. Kalau RM100 sampai RM700. Illa saum. Kalau puasa tak diberi tak beritahu. Banyak mana? Maknanya Allah Ta'ala mungkin sejuta, mungkin banyak lagi. Tetapi orang sufi dia tak pandang itu. Dia pandang ialah ridha Allah. Sangat berharga, paling berharga. Yang paling bernilai ialah ridhaka matlubi ya Rabb. Bukan duit, bukan wang ringgit, bukan ganjaran, ridhaka. Macam tukang sihir Fir'aun, bila dia nak lawan Nabi Musa AS, dia minta Fir'aun. Nak bagi ganjaran tak? Fir'aun kata muqarrabin. Bukan nak bagi ganjaran biasa, orang dekat. Orang dekat ni apa saja nak. Itu. Maknanya puasa spesialnya tidak ditentukan ganjarannya, tapi wa ana ajzi bihi, aku yang bagi sendiri. Maknanya sangat besar pahalanya. Maka itulah itu orang awam kita tengoklah jangan. Akhir sekali kita cuba lakukan ini. InsyaAllah minggu depan tajuk masih puasa ikut. Ini ringkas dulu. Tentulah kita tekad betul, fokus betul 4 perkara ni. Pastikan yang terbaik tahun ini. Itu siam yang menjaga penglihatan, menjaga lisan, lidah, menjaga pendengaran, dan lain juga pastikan qiyam tahun ini lebih baik tahun lepas. Bukan 8 rakaat, bukan 12, bukan 20, bukan 11. Yang pentingnya sempurnanya. Ayu ahsanu amalan. Bukan aksar amal, tapi ahsan. Hasan, baik. Ahsan, terbaik. Kemudian tadarus ditingkatkan kepada tadabbur, ditingkat kepada ta'assur. Tadarus itu biasa-biasa, tapi ada waktu tadabbur dan sampai berta'assur. Dan jangan lupa jangan keempat itu infak. Tidak mesti banyak, ikut kemampuan seikhlasnya. Tempat yang terbaik yang kita lakukan, tapi tak nafikan mana-mana tempat yang memerlukan kita bagi. Mungkin terakhir sekali, inilah itu duribat lahum zillah aina masuqifu illa ini yang illa tu. Puasa dua fungsi. Selepas makhlas tadi, fungsinya hamdulillah dan menas. Jangan sampai kena Allah, Masya Allah, siang berpuasa, malam bertahajud dengan tadabbur, tapi lupa masyarakat. Jangan-jangan. Ataupun utama masyarakat macam-macam, lupa saya. Saya gembira. Kawan-kawan utama di Semak Gajah, dia duduk mana-mana, dia ada peranan. Di Jakim ke, di Jais ke, di Jawi ke, di PPZ ke, atau skoprat mana-mana ke, di kampung ke, Masya Allah. Contoh yang ada sini ada tak. Nasar. Nasar dia ada di Dengkil. Dia ada peranan di situ. Saya mengisi program apa aja. Tapi dia merancang program. Contoh. Merancang program. Dia dapat surau. Daripada surau kecil di surau besar. Daripada surau biasa di masjid. Datang masjid. Masya Allah. Itu satu. Pengurusan itu sampai hebat. Saya akan pengen ustaz dia jemput ceramah ni, pergi ceramah baliklah, kadang orang bagi duit, kadang beri makan macam-macam. Tak apalah itu orang bagi. Yang dituntut, itu tak betul lah. Orang nak bagi, tak apa lagi, tak masalah apa. Tapi mana dia yang merancang urus itu. Ada lain-lain contoh jalan. Juga yang lain lah, mana-mana pun. Tu saya nampak bila Mona tengok, masalah yang bagus ni. Mona ni bukan pergi jadi penggarah pengurus biasa, tapi dia mendekati masyarakat, mendekati kawan. Bukan langsung mengajar nak mana. Bentuk halakah begitu pun baik. Rapatkan dulu persaudaraan. Mudah kita ajak baik. Kita start ngajak ngaji tak nak alasan semua tu. Ajak dekati mereka dengan cara yang baik. Untuk masakan ke, jahitan ke, sokan ke, apa saja. Tetapi di dalam tu ada Islam. Cukup dulu insyaAllah kita berhenti dulu. Allah masalah ini untuk perbincangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ismail Cikgu.
InsyaAllah kita buka kepada sahabat-sahabat jika ada yang ingin berkongsi sebarang perkara berkaitan insyaAllah ataupun ingin bertanya soalan, silakan. Ustaz, saya lah Ustaz nak tanya pada Ustaz. Tadi ada satu ayat yang di slide yang akhir tu. Allah hablum minan nas tu Ustaz. Manakah Ustaz sebut tu pendek je, dia tak ada contoh. Bagaimana untuk dikaitkan ayat tersebut tu dari segi contoh kehidupan lah, sebab kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin di peringkat awal kehidupan kurang ilmu pengetahuan dari segi agama, mungkin dari segi agama pun dalam konteks sahsiah mungkin, tapi lama kelamaan meningkat usianya tu baru dia berubah lah. Jadi pengamalan hablum minallah hablum minan nas tu mungkin lebih kuat lah Ustaz. Jadi mohon Ustaz menghuraikan sedikit lah mungkin contoh dalam kehidupan dan selainnya. Silakan Ustaz. Satu yang sebut tadi contoh macam mau nak buat lah, kebetulan dia buat itu bentuk sokan ke, bentuk jahitan ke, bentuk masakan ke, bentuk pergaulan ke, bentuk mana NGO yang memberi hadiah-hadiah sekambit beras ke, apa mengenal satu yang tidak faham ni faham. Datuk buat program apa ni, filem-filem pun masuk jugalah. Kita buat kita program biasa-biasa, tapi dalam tu ada solat misalnya, nasihat-nasihat yang berguna. Sebab orang ni nampak Islam itu hanya ceramah, hanya itu. Saya nak ulang cerita kisah benar saya ni. Ini nak ulang cerita Cik Syamah, maaf lah saya ulang cerita ni. Seorang budak, seorang cikgu yang sangat nak Islam, tapi cara tak betul sangat. Contoh je. Saya pernah mengajar di Kelang dulu. Dan seorang cikgu, saya ulang maaf saya ulang cerita ni. Seorang cikgu yang tidak bersemayang, dia perempuan. Bukan dia, semua tak solat. Jadi dia cerita sendiri. Ustaz, di rumah saya ni, kalau saya tak solat, tak sebut nama Allah, tak sebut. Jadi bila ayah dia meninggal, ayah dia orang baik. Dia sembahyang, dia berusaha nak sembahyang. Dia jumpa saya nak belajar sembahyang. Hari pertama, dia belajar beberapa kalimat. Kedua, hari ketiga kot. Dia seorang cikgu. Dulu sembahyang. Ustaz, betul ke hadis seorang perempuan yang rambut keluar, surat keluar, orang nampak, masuk negara 70 tahun. Cikgu tak betul dong lagi. Baru nak belajar sembahyang. Lutuh lagi. Tu tak jumpa saya sampai saya pindah. Maknanya niat itu betul, cara tak betul. Macam satu cerita lain. Banyaklah cerita lain tu. Dia nak sampai Islam. Kalimatnya bagus tapi cara tak betul. Macam saya buatlah macam Bak Kutik tu lah, yang seorang siapa dia buat YouTube. Masya Allah bagus. Tapi dia menghina makanan. Tak boleh. Bak Kutik itu macam makanan. Halal haramnya bergantung pada pengisiannya. Kalau yang benda haram lah. Kalau buat tulang kambing, tulang yang semelih, tulang lembu, busuk lembu, tak masalah apa. Jadi kenapa diharamkan benda yang tak pasti? Macam dulu tahun 70-an, 60-an tu, kuih bakui tu orang Cina buat. Sekarang Melayu buat. Hatta seketika dulu orang kata babi itu haram. Ingat bibi. Punya babi haram lah. Jadi kita dah panggil fiqh mu'asarah. Kena faham ni. Kita boleh fiqh fil awlabiyat di semak dulu. Sekarang kita nak highlightkan fiqh mu'asarah, fiqh waqi', fiqh semasa. Banyak benda semasa orang tak tahu. Terutama untuk ustaz-ustaz pun tak tahu benda-benda semasa ini. Dia main hukum aja. Tak boleh lah. Hukum berdasarkan ilmu. Kajian semasa. Tak cukup kitab-kitab biasa, kan kitab-kitab lain juga. Makanan Jepun kata kena tanya senda. Asal Jepun sama haram kan? Mana lebih Islam, lebih bersih bagi kita setengah tu. Memang mana kena tahu, tanya orang tahu. Fasal zakat. Jadi jangan pukul kata. Jadi nak bercakap, walaupun dia buat tak betul, tapi cara tak betul, nak dibetulkan macam mana? Kalau tak betul, dibetulkan cara tak betul, lagi rosak. Benda tak betul. Nak betulkan cara yang tak betul, bertambah rosak lagi. Jadi nak betul itu sampai itu muamalat dengan manusia. Kena dia, kena orang itu sampai dia. Bahasa juga nak jaga. Contohlah kalau di Sarawak misalnya,
Kita puji seorang tu. Awak lawa ya, awak lawa. Lempang lah lawa tu. Lawa nak sombong. Contoh je lah. Contoh saja je lain. Kalau makan di Sabah, makan apa ni, tapai tu haram. Tapi kita tak haram. Tak tahu masih ada lagi. Kalau di Kelantan, apa tu yang suami minum Kelantan? Tuak-tuak eh? Tuak tu halal. Tempat lain haram. Istilahnya benda lain. Istilah tak sama. Jadi benda-benda gitu kena fahami soal masyarakat ini. Soal dipanggil uruf semasa. Uruf nak make kira soal masa. Pun nak konteks manusia, nak konteks Anas ini tengah memahami uruf dia. Cakapan dia, perlakuan dia, dan pergaulan dia, macam makan minum dia, semua kena make kira. Pun dapat umat manusia yang baik. Kita ikut kita je. Itulah sikit pandangan dan selain itu apa yang lain. Masih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penerangan sebentar lah tadi, lebih jelas nampaknya insyaAllah. Kita jumpa Cikgu Hashimah mungkin untuk memberikan soalan untuk bertanya. Silakan Cikgu Hashimah. Itulah Ustaz, rasa-rasa macam kita ni kan, dah setiap tahun berpuasa. Kalau Ustaz kata tadi, Ustaz dah berapa? Lebih 60 tahun berpuasa. Kalau dah start daripada 5 tahun tu kan. Itulah, saya pun dah macam Ustaz lah juga kan. Cumanya ialah kita bertekad ya, untuk setiap tahun kita nak menambah, kita nak meningkatkan kita punya kesempurnaan puasa, and then apa yang kita di segi amalan-amalan kita lah ya, seperti solat malam, tadarus, tadabbur, satu lagi tu sampai ta'assul tu, itu yang ta'assul tu saya tak faham sangat tu Ustaz, minta Ustaz jelaskan. Pasal tu infak Ustaz kan. Cuma itulah, semakin kita berumur semakin meningkat itu secara natural, secara semajadinya memang badan kita ni memang semakin lemah lah. Itulah nak meningkatkan dari segi amalannya tu, dari segi memperbanyakkan tu, macam saya sendiri, saya berusaha lah untuk membuat amalan-amalan solat malam dan sebagainya. Cumanya dari segi kemampuan diri sebagai seorang yang sudah berumur macam saya macam Ustaz kan. Jadi itulah ya, macam kita nak mencapai nak mendapat malam Lailatul Qadar dan sebagainya tu memang kita berusaha Ustaz kan. Okey, jadi bagaimana sekiranya kalau kita menjalankan itu dengan penuh penghayatan. Cuma dari segi mungkin dia punya bilangannya tu semakin mungkin berkurang Ustaz kan, kalau disebabkan oleh kekurangan keupayaan kita. Jadi bagaimana pandangan Ustaz dari segi situlah. Okey, terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Yang pertama sebenarnya minta maaf Ustaz Bakru, Ustaz tapi kenuri saya tak catat dalam ni. Dalil yang banyak kan. Okey, Cik Hashimah, Allah tidak pandang banyaknya sebab dia kan ayyukum ahsan. Mana yang paling baik, paling elok. Dia pergi ke ulangan, beli durian, 1 jaras, 30 biji. Murah sangat. RM50 je. Awalnya pula beli sebiji sahaja, RM200. Balik mari tengok 20 biji, 30 biji dengan 1 biji. Mana banyak? 30 banyak kan? Sebiji sikit. Tapi yang 30 tu banyak, lepas tu payah makan lah. Tinggal ulas sajalah, buruknya macam-macam. Sebiji tu betul-betul berkualiti. RM200 harga. Mahalnya tapi sebiji. Tapi yang berkualiti. Mana nak beli banyak kan nak yang berkualiti? Tak apalah, dulu dapat 20 rakaat, sekarang 10. Tapi 10 yang betul-betul tulus ikhlas kepada Allah. Terbaik bacaan semampu kita lah. Ini yang terbaik yang orang lain. Kalau saya baca Al-Quran tak sebaik Ustaz Bakru. Katakan tapi baik bagi saya. Itu yang terbaik bagi saya. Allah menilai bukan pada bertanding siapa-siapa, kita sendiri. Nak bertanding dengan syekh mana-mana tak menang boleh. Tapi Allah tahu kemampuan kita. Jadi terbaik untuk kita itu baik pada Allah Ta'ala. Terbaik pada orang lain untuk dia.
Ni banding orang nak baca dengan syekh mana-mana, tak manalah kita ni satu mereka berlaku berbandingnya. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala itu yang terbaik untuk kita yang kita mampu buat. Itu ini maknanya gitulah. Jangan kejar banyak. Banyak Masya Allah, tapi kejar redha Allah Ta'ala dengan memperelokkan amalan. Orang yang buat 3 juzuk tu malam. Boleh buat 3 juzuk. Boleh jadi 3 juzuk. InsyaAllah nak cakap Ustazah. Syam 5 juzuk boleh tu malam. Tapi nak 5 juzuk ke, nak 5 baris atau 5 ayat. Padahal saya 5 ayat yang terbaik, penuh tadabbur, penuh sampai ta'assur, lebih baik pada 5 juzuk. Kalau jumlah markah banyaklah itu sana. Tapi nilai kualitinya 5 je. Tapi tentulah baik jika orang 5 juzuk yang penuh ta'assur, penuh tadabbur. Bagi mampu, Masya Allah. Kan kisah ada orang tanya Rasulullah. Rasulullah kata, tasbih, tahmid itu berpahala. Orang kaya juga berpahala dan bersedekah. Sebab kata, ya Rasulullah, kami takkan miskin. Tapi kami tak ada bersedekah, kami hanya tasbih, tahmid. Itu hebat dia lah. Hebat dia lah. Dia boleh tasbih, boleh tahmid, boleh macam. Dia boleh bersedekah. Kita tak mampu bersedekah. Tapi kita buat ini. Baiklah. Nilainya bukan soal banyak. Tapi soalnya pada Allah Ta'ala. Yang tertingginya, redha ke matlubi redha Allah Ta'ala. Allah redha ini, Masya Allah. Redha Allah yang kita tuntut. Banyak mana pahala itu terbaik banyak insya-Allah. Tak elok pula, tapi redha Allah itulah yang bawa kita ke syurga Allah Taala rahmatnya. Insya-Allah cuba sebab insya-Allah tekad azam sungguh-sungguh lakukan. Kalau ada berjanji. Itulah. Penjelasan Ustaz. Ya. Ta'asul tu maksud ta'asul pula itu apa doktor Izwanku. Tak apa sambil sikit. Ta'asul ni hanya orang dapat ada tadi macam durian. Siapa pernah makan durian king RM200 yang harga RM200? Sedap tak? Tak pernah makan kot? tak pernah. Saya biasa nunggu RM20 je. Dia saja yang tersedapnya, lazatnya durian king itu. Ustaz, Torik selalu makan durian mahal tu, Ustaz. Ha? Torik. Dia makan. Kita kena mari kulit-kulit lagi makan. Okey, ini dia gini. Dia tak suruh hanya orang yang dapat yang merasainya. Kenikmatan itu. Nikmat je. Nikmat itu. Cuma rasanya kita semua ni, utama yang 40 pun pernah dapat sekali dalam hidup. Masya Allah. Atau 2 kali, Masya Allah. Tahun sekali, Masya Allah. Semayang khusyuk, tak pernah dapat. Sekali dapat Allah lazatnya gitu kan. Macam Quran yang khusyuk, lazat. Itulah. Nak cerita bagaimana? Tak tahu temannya. Kesan pada bacaan atau solat atau itu ke hati-hati. Itu mana ta'asur. Ataupun dalam konteks yang lain, Nabi sebut bahawa kamu nak kenal orang baca Quran elok tak? Nak tahu tak macam mana orang baca Quran cantik? Kamu tengok muka dia pun kamu takut Allah Ta'ala. Kamu dengan dia baca lagi takut Allah Ta'ala. Itu kamu tengok dia baca lawak-lawak je, tak ada lah. Nampak dia saja. Belum pernah dia cakap. Dengan dia baca lagi kita rasa takut. Kita terasa zuk sendiri. Kita makan durian lah. Datuk orang makan durian RM200 sebiji, 1 kilo. Kita nak makan teliok tak kira, teliok tak kan? Teliok tak ada. Dia lagi sedap. Kita teliok je. Begitulah dia. Allah alam. Terima kasih Ustaz. Penjelasan. Atau Dr. Ruan tambah kan? Mak Hakim. Ni, Kak Syazlina ada apa-apa nak berkongsikan insya-Allah? Dipersilakan Kak Syazlina. Dr. Irwan. Alhamdulillah. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ustaz Cikgu, Cikgu Asima dan semua guru-guru dan semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Ustaz Ismail di atas perkongsian tentang persiapan menghadapi Ramadan ni. Dan terima kasih juga Torik kerana menjadi pengerusi majlis kita. Sampai pencin. Dia peringkat saya Ustaz satu je, sebab semalam ada seorang pemuda lah, dia mengadu kepada kita yang mana dia banyak terlibat dengan perkara-perkara yang tak elok. Jadi dia anggap Ramadan ni kalau boleh salah satu bulan untuk dia kembali kepada Tuhan. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi dengan kita bagi orang-orang yang dah terlanjur banyak buat perkara-perkara yang tak betul. Sebab kita nampak kadang-kadang Ramadan ni kalau betul dia ambil peluang, boleh memberikan kesan kepada diri dia lah. Sama ada sepanjang madrasah tarbiyah Ramadan tu, dengan bacaan Quran, dengan solat tarawihnya, dengan sedekahnya,
Jadi pada pandangan Ustaz, macam mana cara kita nak sampaikan kepada mereka-mereka yang mungkin dah tersasar jalan ni, untuk kita berikan semangat kepada mereka, insya-Allah dengan keberkatan Ramadan tu kamu boleh menjadi orang yang lebih baik pada sisi Tuhan. Terima kasih. Yang bertanya lebih tahu yang tanya. Kita apa begini. Yang benar kena siapa dia tu? Orang watak siapa dia? Orang dia. Orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bijak, orang yang dekudit, macam-macam. Jawapan untuk dia sendiri. Contohnya, dulu saya ada seorang kawan, tapi dia lebih tua lah. Saya muda lah masa tu. Jawatan tertinggi di dalam negara, tapi bukan politik, jabatan tak awam lah. Dia cerita sendiri dia berzina dengan semua jenis manusia. Melayu, Cina, India, Bosnia, Arab, semua segalanya. Dia peluang banyak. Jadi masa tu dia arkam sedang berkembang, dia tak ikut arkam. Dia sedar betul. Sedar betul yang dia buat salah banyak. Untuk itu lain tak? Itu aja. Dia punya favorit dia. Jadi dia ditanya macam mana anak-anak dia nak taubat segala-galanya tu. Jadi tengok dia orang berjawatan. Duit pun banyak. Kuasa pun ada. Jadi lain tak sama dengan orang kampung yang tak ada duit dan tak ada jabatan. Tengok jadi kita tengoklah dia siapa dia. Kalau dia punya kuasa, dia guna kuasa sebaik-baiknya untuk mentarbiyah umat. Sepanjang hayat dia. Bermula Ramadan ini katakanlah. Kalau dia orang kaya, gunakan kekayaan itu untuk memimpin umat dengan harta ringgitnya. Kalau dia berilmu, gunakan ilmu semaksimalnya menyebarkan ilmu. Kalau ada semua, gunakan semua sekali. Tapi ingat juga, jangan fokus kepada ibadah khusus. Sebab orang bila nak taubat nangis saja. Menangis, dah benar. Tak. Jadi macam Sayyidina Umar. Dia salah banyak. Dia pemimpin yang bertaubat. Dia pemimpin yang prihatin soal umat. Dia mentadbir umat. Macam itu. Maksudnya, lihat siapa orangnya. Kalau orang tu alim, ada keadaannya. Kalau orang kaya, ada keadaannya. Orang berkuasa, ada keadaan. Kawan saya tadi, dia tak jawatan. Saya tak setuju. Tapi dia tak jawatan. Dia datang lagi jawatan, dia ada peluang. Sebab banyak orang tak buat maksiat kerana tak peluang. Lepas tu kajian tentang rasuah, saya ingat 2% sahaja, 11% sahaja yang tak mengerasuah kerana Allah Ta'ala. Selainnya kerana tak ada peluang. Daripada 100 orang, hanya 11 orang sahaja yang mengaku tak makan rasuah kerana tidak ada peluang. Maaf, kerana Allah Ta'ala. Selainnya, kerana tak ada peluang. Kalau ada peluang, dikebah. Contoh, betul pun. Cikgu tak banyak peluang. Guru besar dah lah, kantin. Itu kantin aja. Jual buku. Kalau, maaf, contoh immigration. Contoh custom. Contoh polis. Bukan dia jahat. Tapi peluang banyak sangat. Malah kita ambil kena marah. Setengah tu. Jadi itunya dia masalah. Maka itu terserah pada siapa orangnya. Wallahualam. Yang bertanya boleh tambah. Terima kasih Ustaz. Cuma kita nak fokus macam ni Ustaz. Terima kasih pada pandangan Ustaz. Sebab yang tanya ni, budak ni dia satu dia diujilah dengan ketertarikan sejenis. Dia minat sama sejenis. Jadi dia kata, daripada saya buat hubungan sejenis dengan lelaki yang saya minat Ustaz, baik saya tengok video-video pornografi, kata dia. Jadi macam ni Ustaz, macam mana kita nak beritahu dia kalau ketika mana dia taubat tu, tanda-tanda taubat telah diterima. Sebab saya cuba bayangkan, sebagaimana perbahasan para ulama', yang pertama, kalau tanda taubat diterima tu antaranya apabila dia telah berazam dan rasa benci untuk mengulangi dosa yang telah dibuat selama ni. Satu. Yang kedua, mungkin Allah berikan taufik dan hidayah kepada dia untuk dia beramal dengan lebih baik, amal soleh, amal ibadah lah. Yang ketiga, dia putus hubungan dengan circle yang lama. Masalah hari ni orang nak bertaubat, tapi bila dia tak putus dengan circle yang lama tu, yang dia masih lagi terlibat. Dan yang keempat, mungkin dia mula berdamping dengan orang-orang alim, orang-orang yang soleh. Jadi pada pandangan Ustaz, adakah itu antara tanda-tanda taubat seseorang itu telah diterima yang memungkinkan untuk dia tidak mengulangi lagi dosa yang telah dia buat? Ya, sahih, benar. Tanda taubat terima.
Masalah nak taubat yang sungguh-sungguh tu. Nak ke situ nak nampaknya, sampai ke situ. Betul kisah semua kita tahu, kisah orang yang pernah bunuh 99 orang kan, ingat tak? Hadis yang seorang hamba Allah yang pernah bunuh 99 orang. 99 orang dia bunuh. Baru tersedar bahawa aku bersalah, berdosa, nak taubat. Pergi jumpa jalan, nak pergi jumpa syekh ni pula. Ya syekh, saya dah bunuh orang 99 orang. Adakah Tuhan menyampaikan dosa dia? Apa jadi? Dia bunuh orang tu pula. Tak ada lagi dah, kamu dosa besar. Nak bunuh. Jadi satu orang kena. Masih tak berusaha berjalan lagi. Jumpa seorang lain pula, dia kata ada. Dia kata apa? Izhabillah anna kaza wa kaza, hunaka nas Allah. Kamu kan pergi situ tak jauh dari sini, di sana ada kumpulan yang menyembah Allah Taala. Duduk sama mereka, sembah, jangan la tarji' ala ardh, jangan balik. Ini penting, maknanya bila sedar jangan dekati lihat orang tadi. Tarji' la tarji' ala ardh. Yang dulu, yang balik dulu. Kalau dulu di Kajang tempat dia bermaksiat, jangan balik Kajang, terus pergi ke Putrajaya aja. Contoh saja lah. Kalau balik asal, ini berlaku pada orang dadah. Berlaku pada LGBT. Berlaku semua itu kerana dia jumpa kawan dia balik. Dia ingat kawan-kawan dia kena cari dia. Kena cari dia. Maka sebab itu, kena pisahkan. Yang pertama, pisahkan cara-cara baik untuk dia tinggalkan maksiat. Sebab dia akan datang. Tentang porno semua tak boleh. Lagi dia tengok benda-benda begitu, dia terfikir benda begitu, dia akan datang balik. Maka elakkan terus bukan saja mendekati, juga melihat dan berfikir. Kalau fikir benda-benda tu, sama dalam handphone masuk. Saya mau handphone, saya masuk macam-macam juga. Tapi macam mana nak elakkan? Semampunya. Lagi tengok benda itu, lagi melihat benda itu, akan datang juga. Nak pisahkan, nak tebuskan. Putus itulah dengan berbanyakkan masa. Macam misalnya sebut je lah. Sampai tidak ada masa untuk benda lain. Penuh dengan masa. Jangan buang masa. Banyak membaca, banyak berkebun, banyak berjogging. Apa saja yang tidak meruangkan masa berpeluang dia untuk buat benda lain. Kalau sekarang saya banyak baca buku lah. Ada saja benda nak baca. Tak habis-habis buku. Yang baru, yang lama, yang Arab, yang Melayu, macam-macam kan. Jadi tak sempat nak benda lain. Banyak aktiviti seperti bajikan. Banyak aktiviti masyarakat. InsyaAllah. Selagi dia ruang masa kosong, dia akan cari benda lain. Tanya pada siapa yang banyak masa, yang tidak ada masa kosong. Yang masa kosong, dia akan pergi tempat lain. Selain itu, Tan Rohani lah. Yang tinggal latih satu zikir yang kekal. Satu zikir yang dia bantu dia. Zikir apa? Quran mungkin payah untuk orang macam tu. Tapi okey kalau dia buat satu kalimat zikir yang dia kekal. Tanya dia apa zikir dia amalkan. Dia kata subhanallah. Amalkan kepada Allah. Berterusan. 1000 kali. Sebenarnya yang bukan subhanallah terbaik. Dari Allah. Lebih lagi baca Quran. Tapi dia untuk dia. Dia ni tak boleh yang lain. Yang tu subhanallah. Kekalkan. Ya Allah berkat subhanallah ini akan memimpin dia jadi orang baik. Satu zikir yang konsisten, istiqamah lakukan siang malam pagi petang akan bantu dia insya-Allah taala. Itu pandangan saya yang sedikit ini, yang kecil ini, boleh pandangan yang lain lah. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Ustaz, atas Ustaz Izwan atas soalan perkongsian tu luar biasa juga. Yang itu Ustaz Jajak Usni dia ada pengalaman untuk menyelesaikan masalah ini. Ustaz Usni kita ada pengalaman untuk menarik soalan macam tu, dia selamatkan seorang. Yang saya tahu lah. Tanya dia esok ya. Dia ada pengalaman baik. Pengalaman sendiri yang kamu dapat dia. Okay, terima kasih Ustaz Izwan atas soalan juga perkongsian yang luar biasa. Memang Ustaz Izwan ditugaskan untuk perkara-perkara yang luar biasa sebenarnya di JAKIM tu, dan kita dapatlah ilmu-ilmu daripada Ustaz Izwan yang kadang-kadang tak sangka, namun ia menjadi bahan tambahan lah untuk kita menghadapi suasana di luar sana. Terima kasih Ustaz Izwan. Terima kasih juga Ustaz Ismail atas jawapan yang diberikan lah, perkongsian yang diberikan, insya-Allah. Ustaz, kita dah 8:25 Ustaz. Ada sedikit lagi masa atau macam mana Ustaz? Ikutlah mana-mana. Okey, kita bagi chance lagi lah. InsyaAllah sahabat-sahabat mungkin ada perkongsian yang lain. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Siapa-siapa yang perlu ganti puasa fidyah ni sempat lagi Ustaz InsyaAllah. Demam ke tahun lepas? Siapa yang ganti tak ada kot. Anda bayar semua dah. Kalau tidak, segera je lah. Masih ada lagi beberapa hari. Ada yang timbul soal boleh-bolehkah sunat selepas dalam pertengahan Syaban. Tak termasuk ni soal sunat, soal wajib disegerakan, ditunaikan.
Jadi lakukanlah. Ustaz, Tak ada itulah tu kot insya-Allah. saya nak Ya, tanya ya. yang tu. Ustaz ni yang baru ni ada yang beritahu kata selepas 15 hari bulan tidak digalakkan ke tidak boleh ke solat sunat? Dia khilaf ulama. Khilaf ulama. Ada yang kata boleh dan tak boleh. Tapi ya, kecuali kalau dia dah pernah puasa tak masalah. Yang kedua kalau soal nazar, soal qada tak timbul masalah. Sunat saja dah khilaf ulama. Itu je lah khilaf. Dia saya pegang yang boleh lah. Yang boleh. Sebab dia tak masuk hari haram. So khusus. Macam mana pun ada pendapat ulama tidak bolehkan. Tak tahu apa sebab asalnya tapi Nabi tak puasa. Itulah kisah gitu. Allah alam. Macam mana pun saya berpegang yang boleh. Kerana nak puasa sunat. Bukan sengaja pilih tapi masa dia sedar. Bukan sengaja ditangguh lepas 15 Syakban puasa. Tak boleh. Bukan itu. Dia tak nak puasa. Rasa nak puasa. Dia puasa lah. Bukan hari haram. Itu yang saya faham daripada beberapa pandangan Syafi'iyah dan Syafi'iyah berbagai lagi. Saya kesimpulan bahawa boleh puasa. Bukan sengaja tangguh. Tetapi dia memang bersedar nak puasa. Dia puasa. Allah alam. Ustaz, saya rasa cukup nampaknya hari ini. Cikgu Hashimah ada lagi insya-Allah tambahan ke? Dah. Tak ada dah. Okey, Ustaz Saiful izin ada selingan sedikit. Yang pertama kita nak maklumkan pada sahabat-sahabat sekalian dan juga guru-guru dan juga mantan guru Smart Kajian, insya-Allah kita jemput untuk menghadiri AGM ataupun Mesyuarat Agung Tahunan An-Nadi Smart K pada 16 Mac iaitu Sabtu pada 10 pagi secara online Google Meet insya-Allah. Dan antara intipatinya adalah laporan aktiviti sepanjang 3 tahun Syura An-Nadi 2021-2023 yang sekarang dan akan berlalu tak lama lagi, dan juga kita akan umumkanlah calon yang akan ditabalkanlah berdasarkan jawatannya. Setakat ini pencalonan telah diterima dengan baik, agak banyaklah alhamdulillah, pelbagai generasi ada, dan insya-Allah kita akan announce pada esok hari lah berdasarkan pencalonan yang mereka terima lah. Ada juga yang menolak, ada yang menerima, dan kita raikanlah bersama insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak maklumkan juga tahniah kepada abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat sekalian ataupun cikgu-cikgu sekalian yang mana mungkin cucu-cucunya ataupun sahabat-sahabat semualah anak anda yang mendapat masuk ke sekolah, dia panggil apa ni, Puan Tuti sekolah khas SBP, SMKA, Sekolah Menengah Sains, MRSM, yang mana keputusan dah keluar pada 1 Mac yang lalu. Dan bagi pihak An-Nadi Smart K, kami juga ingin mengalu-alukan mana-mana sahabat yang merasakan ingin mendapatkan tempat di Smart Kajang untuk second intake, boleh hantar surat rayuan kepada Smart Kajang. Tak ada pula detail tu depan saya ni. Email kan. Nanti itulah hubungi Puan Tuti pun boleh. Puan Tuti akan mengumpulkan, tapi dia mudah je. Dia just email kepada pengetua Smart Kajang yang sekarang, kepada smartkajang@gmail.com, dan kena CC pada kami An-Nadi, iaitu smartk@gmail.com lah. Dan insyaAllah kita akan compile dan kita akan tengoklah berapa kekosongan untuk second intake nanti. Maknanya siapa yang tak hadir pada hari pendaftaran tersebut, mana dia tak masuk lah. Mungkin dia masuk ke MRSM dan lain-lain. InsyaAllah itu yang kedua. Yang seterusnya, esok hari kita ada kuliah subuh bersama Ustaz Husni seperti biasa. Dan ada perkara lain ke Kak Tuti? Tak ada, insyaAllah. So itu saja dari kami pada hari ini. Kita pohon Ustaz Ismail Cikgu untuk membacakan doa. Silakan Ustaz. Sama itu saya nak sebut sikit. Yang pertama kita saya melihat dalam renungan lah surah akhlak umat semakin berat dan terpikul sekarang ni terbanyak kepada JAKIM dan segala cawangannya lah. Jadi kita sangat simpati kepada kawan JAKIM daripada menteri dan semua. Kita doakan kekuatan mereka untuk menghadapi masalah akhlak, masalah moral umat yang sangat berat khususnya di Malaysia lah.
Orang prihatin soal harga barang, prihatin soal nilai RM1, tapi ramai terhadap soal akhlak ini. Maka sebaiknya sama doakan supaya Allah beri kekuatan kepada kita semua, khususnya yang bertanggungjawab Ustaz Akid, Jakim dan segala cawangannya, juga agama. Dan soal ini terbanyak sekali. Moga Allah selamat. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله السميع العليم. اللهم إن هذا كبان هارك اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الله فقهنا في الدين والتأويل. اللهم زدنا علما تنقصنا. اللهم اسلم المسلمين. اللهم اسلم المشركين. اللهم انصرنا المسلمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين المستضعفين في فلسطين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أدمنا أعداءك أعداء الدين. اللهم الكفر والشرك والمنافقين. اللهم إنا نعرفنا في نبوة أعدائنا من سوريا. اللهم اجعل شملهم وجمعهم إلى بك يا قهار يا جبر يا منتقم يا الله. يا الله يا مجرى الكتاب يا مجرى السحاب يا أهزم اهزمهم وصل عليهم. اهزم الكفار المنافقين. اهزم اليهود. اهزم الهنود. اللهم يا رب العالمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء نشكو إليك يا رب. نشكو إليك رب. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإنك أنت المسلم. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغ رمضان. اللهم رزقنا القدر يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum takabar ya Karim. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Ismail Cikgu. Saya nak tambah sikit lagi. Tadi Fadil Ismail Cikgu ada maklumkan, insya-Allah Ustaz, jika tak ada perubahan tarikh, jika tidak adalah setakat hari ini, insya-Allah Ustaz Ismail Cikgu menjemput sahabat-sahabat sekalian sekeluarga untuk menghadiri majlis iftar di rumah beliau pada 23 Mac bersamaan dengan 12 Ramadan, insya-Allah. Okey, nampaknya itu saja makluman kita. InsyaAllah kita jumpa esok dengan Ustaz Usni pula. Kita sudahi pukul 10 pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Cikgu. Bakro minta maaf ya. Tunggu dia kan akan datang kan. Terima kasih. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Apa dia saya? Tak bikin nuri, maaf ya. Tak apa, Ustaz ada lagi, Raya ada lagi. Ada ke? Assalamualaikum. Tahniah Ustaz Bakru, Pak Menantu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak Bakru, saya kat Bangi ni Ustaz. Ustaz, apa nasi dagang hari ni? Ini ada sagang nak lepeh cica gula ke palikan merah. Ustaz, tak kalah Ustaz ikan merah. Aduh, lempeng tu dah okey lah kan. Tiba-tiba ikan merah. Ni lempeng buat sendiri ni, bukan lempeng beli ni, sedap ni, lempeng rebuk. Yalah, mana lempeng tu okey lah. Kita kata perkara yang kita suka makan lah. Tapi bila ikan merah tu maknanya tahap dia Mandarin Oriental tu. Tahap tinggi. Orang biasa ikan selaya, ikan kembung, ikan selah. Aduh. Saya kat Bangi ni ada buat ni event golf. Ramai juga Semak Kajang join ni. Sekejap lagi pukul 1:30. Dia Bangi golf juga ke? Buat kat situ. Main golf 1:30. Panas berdering. Saya tak main lah. Saya tu kan anjur. Tapi moga saya tolong sahabat-sahabat saya dia buat apa golf amal ni untuk sekarang ni musim panas satu pukul 10 sikit pukul 9 panas dah. So panas ni. Cuma orang main golf ni dia kilat je dia berhenti. Hujan dia berhenti. Orang lain dia tak berhenti. Baik. Salah lah budak-budak. Depan masa saya tu dekat Bangi Golf Resort. Ya, Bangi Golf. Saya pagi ni saya duduk di Tenera ni sebab apa malam tadi lewat buat kerja, lepas tu tak apalah, tak balik lah, letih ni duduk sini. Pada tu buat di Bangi Golf Resort, duduk di Tenera, rugi kalau sekaligus package lah tau.
Duduk di tempat. Dok, penuh sebab cuti sekolah dia Bangi Ya. Go hotel tu dia rate dia dalam 300 ke atas lah. Jadi cuti sekolah ni orang beli awal. Memang. Saya itulah saya kata hebatlah orang Bangi ni. Orang Bangi, orang luar orang Bangi. Orang Terengganu, Kelantan orang Bangi. Orang Bangi makan lepeh je. Lepas tu hotel Tenera ni penuh semalam Ustaz. Lepas tu Memang. saya singgah sebentar je sebab letih dah masa tu. Apa? 10 dah ke. Ada hotel ke duduk apartment? Hotel apartment harga tinggi. Lepas tu saya tanya dia, takkanlah tak ada orang tak mari ke, tak jadi ke, berilah sebilik kan. Lepas tu dia check dia kata ada. Kata 2 biji tu tak apa lah. Boleh lah. Saya tanya siapa hok marinya, dia kata memang kalau cuti sekolah penuh gini, dia kata sebab mandi kolam. Lepas tu di Tenera ni dia ada kolam wanita, kolam Dia dekat apartment dia tu. Dia asing lah. Jadi mungkin waktu pemanis dia tu. Jadi saya faham. Dahsyat lah maknanya. Hebat lah. Makna Bangi ni tak lama lagi Ustaz. Dia akan jadi macam apa Ustaz, Damansara kot. Benda jadi tinggi kot. Mahal-mahal. Dah kisah nak jadi apa. Jangan harga mahal tu dah. Payah nak hidup. Bila jadi gitu tu mahal tu. Gerai-gerai tu. Tapi lah ni gerai-gerai masih munasabah lagi lah. Nak makan nasi kabur banyak ke ni di apa benda tu? Limau nipis ni banyak ni. Yalah, maknanya munasabah lagi lah. Harga sini boleh lah. Okey. Dari Ustaz ada ke mana-mana ni hari ni? Hari ni nak menyiapkan apa yang disiapkan di rumah lah. Pengantin. Ni ceh lepeh.